من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat teruskan lagi program kita live talaqi dan tadabbur. Pada hari ini kesempatan yang sedikit yang kita ada tu, dalam kesibukan kita yang banyak, kita cuba meluangkan masa juga, sedikit sebanyak untuk kita sama-sama berkongsi. Jadi ini adalah tempat kita berkongsi ilmu. Kita bukannya yang berkongsi yang bagi perkongsian ni bukannya orang-orang yang hebat, bukannya macam saya lah, bukannya orang yang memang tahu semua benda, tak, bukan macam tu. Tapi apa yang kita ada sedikit sebanyak tu, kita kongsikan, dengan masa yang kita ada sedikit sebanyak tu kita kongsikan ke arah kebaikan. Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan sebagai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan janganlah sesekali kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita ni, kita sebagai seorang yang ingin mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan ingin mengikut ajaran Islam secara benar, maka yang kita perlu lakukan adalah kongsi, share, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam kedamaian, tolong menolong dalam keamanan, tolong menolong dalam semua perkara yang membawa rahmat kepada orang. Jangan sesekali kita tolong menolong dalam perkara yang membawa azab kepada orang ramai, yang membawa kepada permusuhan, membawa kepada perpecahan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan peluang yang kita ada, kita masih dapat meneruskan program ni, program yang insya-Allah kita harapkan manfaat dia sangat besar lah untuk siapa-siapa sahaja yang join program ni, insya-Allah. Okey, baik. Jadi hari ni kita sambung lagi. Hari tu kita baca juzuk 4, dah masuk juzuk 4. Muka surat yang pertama dalam juzuk 4. Hari ni kita nak masuk muka surat kedua dalam juzuk 4. Muka surat mana? Muka surat dia adalah muka surat 63. Muka surat 63 no. Muka surat 63. Okey, sama-sama kita tengok muka surat 63. Okey, baik. Jadi hari ni kita akan baca lagu Rost. Kita akan baca lagu Rost. Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله wa kaifa lembut, sebab apa? Sebab dia lin tu, baris fathah jumpa ya mati, yang tu kita panggil lin, lin lembut. Wa kaifa kaf wa kaifa takfuruna wa antum ikhfa lah situ, wa antum tutla la, jangan tutla tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Rasuluh, bukan suluh, bukan suluh tu selek tu. Rasuluh. Okey. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Okey. Wa man masuk tu, masuk idgham ma'al gunnah. Dan idgham ma'al gunnah ni masuk betul-betul, dengung, bagi dekat tu
Lepas tu sebutan tu kita kata 75%. 75% ada pada ya. Bunyi tu bunyi ya. Tapi 35% lagi bagi dengung. Wa man ya, nampak tak? Ya. Ya bukan ya. Ya tasim bukan ya macam tu. Ya. Ya bari atas bunyi ya. Jumpa ain bunyi ya. Wa man ya'tasim, tasim mulut sama. Sebab apa? Ikhfa syafawi. Ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Okey. Faqad ada qalqalah. Hudiya bukan Yahudi ya. Hudiya. Hudiya ila. Bukan Yahudi, Hudiya. Tapi kalau ulang banyak kali Hudiya jadi Yahudi. Okey, tapi Hudiya lah sini. Hudiya ila siratim mustaqim. 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 Okey. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Okey. Nampak tak? Ya tu dia mad jaiz, mad jaiz munfasil. Bila dia mad jaiz munfasil, apa yang kita kena buat? Kita boleh baca 2 atau 4 atau 5. Ayyuhal dia ada sabdu. Kita tekan sikit. Ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pernah dengar tak ayat ni? Pernah dengar lah. Kat mana dengar ni? Bila khatib Jumaat baca khutbah, dia akan sebut ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Okey. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okey. Wala tamutunna illa, wala tamutun, tahan sebab dia dengung tu. Illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Nampak tak? Jika an tu ikhfa, tum tu mim dengan mim, maka jadilah ia apa dia? Mim empat mim idgham mislain, idgham mislain. Tutup mulut bagi rapat. Tum, nampak? Mulut rapat. Tum muslimun. Okey, berhenti. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Wa'tasimu, nampak tak? Jangan wa'tasimu. Ta. Wa'tasimu qalqalah. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jami'an, dengung masuk. Jami'an idgham ma'al ghunnah, masuk dengan waw. Wa la tafarraqu. Ra tu dia ada sabdu. Dia ra ada sabdu, kita sebut macam mana? Tafarraqu. Okey. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Okey. Berhenti tu situ. Wadhkuru. Okey, bila kita sebut wadhkuru jangan bagi ada qalqalah. Jangan bagi ada qalqalah sebab huruf zal tu dia bukan huruf qalqalah. Jadi jangan duk sebut wadhkuru. Nampak tak? Dekat kampung-kampung banyak baca bunyi begitu kan. Wadhkuru, dia duk baca waza, bukan waza. Dia sebut waz, kejap.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'am. Berarti kat situ no. Jadi idh kun ikhfa di situ. A'da'am. Bila berhenti kena sebutlah tu. Sebab apa? Sebab dia mak iwak. Walaupun tak ada alif. Kan lepas tu mana ada alif. Tapi dia mak iwak sebab apa? Sebab dia ada baris dua tu. No, bila baris dua tu dia terus jadi mak iwak. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum. Okey. Fa'allafa nampak tak? Dekat lam tu yang ada sabdu, maka sebutlah fa'allafa baina qulubikum. Okey. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Okey, muka surat 63 noh. Muka surat 63. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muka surat 63. Okey, fa asbahtum ikhfa syafawi, mulut sama. Tutup mulut ringan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Okey. Bi ni'matihi itu maksilah tawilah panggil, maksilah tawilah 4 atau 5, Lepas tu ikhwana. Wa ikhwana. Macam tu bunyi dia, jangan sebut ikhwana. Okey, sebut ikhwana. Berarti di situlah mak iwak. Okey. Wa kuntum ala syafa hufratin minan dari fa'anqadhakum minha. Wa kuntum ala syafa hufratin minan dari fa'anqadhakum minha. Okey. Wa kuntum ala syafa. Syafa. Dia kan sebut syafa. Syafa. Fa. Ringan. Syafa hufratim. Tutup mulut rapat. Idgham ma'al ghunnah kamil. Ini kita panggil idgham ma'al ghunnah kamil. Hufratim minan dari fa'anqadhakum minha. Fa'ang tu dia macam dia macam ang bunyi dia. Fa'ang bunyi macam tu. Qadha za qa tebal, sebab isti'la, za istifal, qadha. Okey. Kum idgham mislain, tutup mulut yang rapat. Minha. Minha. Okey. Tu berhentilah tu mak asli, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okay. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okay. Senang kot, tu senang, tak ada apa dengung apa pun tak ada. Mat pun pendek-pendek. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Okey. Wal takum, tutup mulut lagi rapat, idgham ma'al ghunnah kamil, idgham ma'al ghunnah sempurna. Wal takum minkum ikhfa. Minkum ummatun yad'una ilal khair. Okey. Yad'una ilal khair. Ra nipih. Okey, sebab apa? Sebab lin, sebab lin ni orang panggil mat lin. Sebelum dia tu ada fathah, kemudian ada ya. Ini kita panggil mat lin. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Okay.
Wa ya. Macam kita sebut kayak. Orang naik kayak kan sebut ya tu. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nampak tak? Wa hauna 'anil munkar. Ni yang sebut mungkar. Kalu batu baru ra terbaik. Munkar. Okey. Wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Okay. ولا تكونوا كالذين تفرقوا ada sabdu kat ra tu. واختلفوا من mulut sama mim dua harakat sebab apa iqlab mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat okey bayyinat ta lidah tu duk kat langit-langit jangan sebut bayyinat bukan bayyinat tu. Kalau bunyi macam tu maksudnya lidah tu kena kat gigi jadi kita tak mau bunyi bayyinat terlampau banyak. Jadi kita nak bagi bunyi dia sikit macam ta betul. Jadi mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Bunyi macam tu ya. Bunyi sikit net. Bunyi tu sikit. Okey. Wa ulaika lahum azabun azim. Okey. Wa ulaika lahum azabun azim. Okey, tutup dulu apa sebab mim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Okey. Yauma tabyad. Nampak tak? Jadi bila kita sebut ta dengan ba tu dia qalqalah tab. Tapi bila masuk ya dengan dha iaitu kita panggil istitalah. Sifat dia istitalah. Itu kita tak panggil qalqalah, kita panggil istitalah. Jadi istitalah ni nak buat macam mana? Dia kena lajak sikit. Yauma tabyad. Nampak tak? Itu bunyi istitalah. Dia ada tempoh sekejap. Tara nak masuk huruf dha tu. Okey. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Okey, berhenti. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum. Okey, berhenti kat situ. Fa ammal ladzina sin, huruf sin. Waddat. Ada sabdu dekat dal. Wujuhuhum akafartum. Okey, berhenti situ. Okey. Akafartum ba'da imanikum. Okey, macam soalan. Sebab ni memang soalan pun. Tu maksud dia adakah? Tu maksud dia adakah? Akafartum. Samalah ikhfa syafawi, mulut tadi tutup tapi ringan. Ba'da imanikum. Okey. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Fadhuqul masuk terus. Azaba bima kuntum takfurun.
يكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. Okay. Tahan dengung dua harakat. Mallazina qalqalah yadhat. Sama tadi istitalah. Wujuhuhum fafi rahmatillah. Hum fiha khalidun. Okay. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq. Okay. Tilka ayatullahi natlu. Nampak tak bunyi dia? Nat. Sikit je nat. Jangan sebut nats. Nampak tak beza kan antara nat dengan nats. Okay. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq. Okay, tahan sat. Tahan 1 second saja. Lebih kurang. Sebab apa? Sebab dia qalqalah kubra ni, kita panggil qalqalah kubra. Bilhaqq. Okay, tahan yang tu. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Okey. Jadi bila kita sebut wa ma Allahu yuridu, yuri rod nipih, yuridu zul nampak. Zulman lil alamin. Okey, habis jadi kita nak sebut bagi betul itu macam tadi nak sebut bil haqq. Nak buat kelak tu, nak tahan bagi jadi qalqalah macam tu. Lepas tu nak sebut huruf-huruf bad, dha, bad, sad, ta. Semua tu huruf-huruf tu nak sebut susah berat kan. Dia kena latihan. Macam mana kita boleh bergerak jari kita ni, pandai kita boleh buat jari. Sat buat 2 jari, sat 3 jari, sat 1 jari macam ni. Kan. Sat kita boleh petik lagu tu. Kan. Ada orang yang tak boleh petik jari. Kita suruh dia petik jari macam ni, dia tak boleh petik. Sebab apa? Sebab dia tak pernah berlatih untuk petik tu. Jadi dia tak reti nak petik tu macam mana. Tapi kalau kita ajak dia, boleh lah. Sama juga macam rengkung kita ataupun mulut kita. Kalau kita ajak dia, kita latih dia untuk sebut dengan betul, maka dia akan sebut dengan betul lah. Okey, kita akan baca daripada atas sampai lah bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Sadaqallahul Azim. Okey ya. Nah, itu adalah persoalan nombor 3 dengan lagu Ros dengan sedikit kita punya tambahan lagu yang kita bawa okey. Jadi kita nak cerita makna secara ringkas. Jadi kita dah cerita kemarin tentang bagaimana ahlul kitab kemarin dulu kita terang dah macam mana ahlul kitab ni depa mendakwa benda-benda yang sebenarnya palsu benda tu dakwaan mereka tentang Nabi Ibrahim tentang Nabi Adam, tentang Nabi Isa, tentang kitab-kitab yang terdahulu, semuanya dakwaan tu adalah rekaan mereka yang dibawa kemudian diajarkan kepada orang ramai sehingga orang ramai terpesong. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan membawa ajaran yang tepat dengan apa yang diturunkan oleh kitab Taurat dan Injil yang sebenar. Jadi apabila Nabi Muhammad terang balik benda tu dan mereka tahu benda tu betul, tapi mereka cuba untuk memesongkan orang ramai juga. Jadi Allah SWT bagi tahu di dalam muka surat yang sebelum ni, ada sebahagian daripada orang-orang Islam ni yang mana yang mudah terkesan dengan ajaran-ajaran ataupun pemesongan akidah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian ni yang sesat lah. Maka mereka pun mudah nak terikut-ikut. Jadi dalam muka surat ni Allah Ta'ala persoal wahai orang-orang beriman, wa kaifa takfurun, bagaimana kamu boleh kufur? Kamu pergi ikut mereka tu pasal apa? Ikut orang Yahudi ni, orang Kristian tu pasal apa? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kamu ni wahai orang-orang Islam ni yang ada pada zaman Nabi Muhammad ni, kamu ni dibacakan Al-Quran secara langsung terus oleh Rasul. Nabi tu dia baca terus ayat-ayat Allah kepada kamu, wahyu tu turun kat dia, kemudian dia baca. Wa fiikum rasuluh, dan di kalangan kamu tu ada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad. Macam mana hampa boleh kufur pula, pergi ikut agama lain pula, sedangkan Rasul tu duduk di kalangan kamu? Wa man ya'tasim billah, sesiapa yang berpegang dengan Allah dengan bersungguh-sungguh. Ya'tasim ni maksud dia pegang dengan bersungguh-sungguh. Faqad hudiya, maka dia telah mendapat hidayah ila siratim mustaqim, yang membawa kepada jalan yang benar. Sirat tu maksud dia jalan, ataupun jambatan, ataupun lorong. Mustaqim tu maksud dia lurus, tegak, tak ada simpang-simpang. Kalau kita tengok kita nak pergi ke satu destinasi, kita tengok ada bangunan besar satu kan dari jauh, kita nak pergi ke destinasi tersebut, kemudian
bangunan tu ada satu saja bangunan tu. Ada seketui dia ya tengah-tengah tu. Agak-agak senang lah kita nak pi. Senang. Sebab apa? Sebab kita boleh jalan terus saja. Jalan terus sampai bangunan besar tu. Dengan mudah. Dengan tanpa ada pening-pening apa tak ada. Senang. Lurus. Sebab itulah jalan Islam ini ataupun jalan mencari Tuhan, jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, jalan dia adalah jalan yang lurus. Senang, tak ada simpang-simpang, tak ada tipu-tipu, tak ada benda sembunyi-sembunyi. Semua nyata, semua terang. Buat baik macam ni, macam ni, macam ni. Buat jahat macam ni, macam ni, macam ni. Hak mana satu benda baik macam ni, macam ni, macam ni. Hak mana satu benda jahat macam ni, macam ni, macam ni. Antara dua tu apa dia? Syubhat. Syubhat tu nak kena buat apa? Syubhat tu jauhi dia. Habis. Terang. Terang dan nyata. Kalau kita buat saja benda-benda ni, maka terus directly sampailah ke destinasi kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan keridaan dia. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni maksud dia apa? Maksud dia buat segala yang diperintahkan, jauhi segala yang dilarang semampu mungkin. Kita manusia ni kita ada kelemahan. Semua orang ada kelemahan. Kita tak boleh duk kata macam seolah-olah macam kita ni mampu buat semua benda yang Allah Ta'ala suruh, dan tinggal semua benda yang Allah Ta'ala larang. Kita tak mampu. Dan kita jangan duk kata orang lain seolah-olah orang lain tak mampu serupa kita. Tak. Jadi kita semua ni ada kelemahan masing-masing. Kawan ni dia hebat kot ni, dia bangkit sembahyang tahajud apa tiap-tiap hari sembahyang tahajud, tiap-tiap hari sembahyang duha, semayang ni dia terror lah, semua benda dia boleh buat, tapi dia kurang kot lain. Sedekah kurang. Duit banyak tak mau sedekah. Ada orang ni jenis malas semayang, pergi tengok dia ni kerja semayang kat rumah, tak nak pergi masjid langsung. Muka ni tak nak nampak di masjid. Tapi bila buat kerja-kerja kebajikan di masjid, korban ke apa, tengok dia yang main dulu. Nampak tak? Kita tak sampai setara tu. Jadi macam itulah ketakwaan manusia ni, dia begitu. Kita buat sekadar kemampuan kita yang terbaik. Kita cuba kemampuan yang terbaik setelah kita belajar. Yang mana satu yang lebih aula, yang mana satu lebih utama, yang tu kita kejar. Okey. Haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan jadi orang yang bertakwa kerana manusia, bertakwalah kepada Allah itu dengan benar-benar takwa kepada dia saja, takut kepada dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kamu mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan kamu ni dalam keadaan Islam. Okey. Jadi cuba sedaya upaya jangan sesekali jatuh kepada jalan-jalan yang boleh membawa kepada kekufuran, yang boleh membawa kepada rosaknya akidah. Jadi kena cuba elok daripada benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Jadi macam mana nak elok? Yang pertama sekali kena mengaji. Kena belajar lah. Hak mana satu benda yang boleh merosakkan akidah, hak mana satu benda yang tak merosakkan akidah. Okey. Jadi bila kita tahu hak mana yang boleh rosak akidah tu, jangan duk buat dah benda tu. Macam percaya kepada benda-benda yang khurafat, percaya kepada benda-benda yang tahyul, nak berubat dan sebagainya, pergi cari orang-orang yang bukan tenaga pakar, tapi adalah orang-orang yang mengamalkan perubatan-perubatan yang kita pun sendiri tak tahu diambil daripada sumber mana. Jadi duk baca benda-benda tu, yang kita dengar pun ini tak bisa dengar pun, kan, bahasa Melayu pun tak, bahasa Arab pun tak, tak tahu bahasa apa. Tu boleh bawa kepada rosaknya akidah. Ataupun pi bomo cari nak buat apa, tarik duit, duit tak ada, bos RM1, bomo tarik jadi 100. Tu pun tak boleh ke, rosak akidah. Kemudian buat sihir kepada orang, hasad kepada orang, kemudian dia pergi hantar santau dan sebagainya. Tu kalau mati macam mana tu? Mati tu kalau mati dalam keadaan syirik. Bila mati dalam keadaan syirik, maka tiada pengampunan bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, kekal dalam neraka. Jadi elok, jangan sesekali buat sihir, jangan sesekali menzalimi orang lain dengan cara yang tersebut. Okey.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah pada tali Allah secara beramai-ramai. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Okey. Ayat ni turun kepada siapa ni? Ayat ni turun kepada dua kabilah di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu Aus dan Khazraj. Ada dua kabilah ni, nama dia kabilah Aus dan Khazraj. Mereka ni ramai. Kumpulan Aus ada, kumpulan Khazraj ada. Dua-dua kumpulan ni. Jadi dua-dua kumpulan ni dah bertahun-tahun duk bergaduh. Kawan ni duk tak puas hati kawan ni duk tak puas hati kawan ni. Satgi hak yang Aus ni bangkit-bangkit pagi, lari-lari pergi tauk tai depan rumah Khazraj. Hak Khazraj ni tengok-tengok, oi, tai. Ni tak ada orang lain, ni mesti Aus. Hak petang pula, dia pergi tak duri depan rumah kawan tu. Elok-elok dia keluar pijak duri, dan sebagainya. Macam tu lah, lebih kurang. Dua-dua ni duk bergaduh kerja depa. Tapi akhirnya apabila Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah satukan depa, persaudarakan depa. Maka depa ni berdamai setelah daripada tu. Jadi dalam ayat ni nak cerita tentang depa ni lah, tentang Aus dan Khazraj. Tapi ayat Quran ni dia punya kaedah dia, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dengar tu lafaz tu. Ni kaedah dia. Al-ibratu, ibrah dia ataupun pengajaran Quran ni bi'umumil lafzi, dengan umumnya lafaz. La bi khususis sabab, bukannya daripada khususnya sebab turun ayat tu. Maksudnya di sini, walaupun ayat ni turun untuk Aus dan Khazraj, tapi pengajaran dia untuk seluruh manusia, bukannya untuk Aus dan Khazraj saja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah pada tali Allah, iaitu akidah lah. Akidah yang sama, iaitu menyembah Allah SWT dan mentaati Rasul secara beramai-ramai. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu pecah belah. Maksudnya nak suruh umat Islam ni bersatu. Pada kita dah bersatu pada akidah, maka kita bersatu, jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu semua ketika kamu semua masih bermusuh. Kan? Musuh ni bila kita ada musuh, bila kita bermusuhan dengan orang, bila orang tak suka kita, kita tak suka orang, adakah benda tu adalah satu nikmat atau satu azab? Satu azab. Azab, kita rasa dalam diri kita, rasa azab. Sebab apa? Sebab kita duk berhati-hati daripada dia punya kejahatan dia, dan dia tu pun duk berhati-hati daripada kejahatan kita. Hidup ni tak aman. Hidup saling bersangka buruk. Hidup dalam keadaan menganggap bahawasanya orang lain akan mencederai kita, mencederakan kita, ataupun membawa kerosakan kepada benda-benda kita dan sebagainya. Jadi hidup tu tak tenang. Hidup penuh dengan azab. Jadi masa kita bermusuh, hidup dalam azab. Tapi bila kita dah berdamai, maka kita hidup dalam keadaan aman, tenang, rahmat, rasa nikmat, hidup dalam keadaan aman dan tenang, tidak ada peperangan dan sebagainya. Jadi yang tu dikira sebagai nikmat Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kat sini, uzkuru, ingatlah nikmat Allah ketika kamu bermusuh. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Ta'ala melembutkan hati-hati kamu. Allah Ta'ala bagi lembut hati dua-dua kumpulan yang bermusuh tadi ni. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, lalu setelah daripada itu, dengan nikmat Allah tu kamu menjadi saudara. Nampak tak? Jadi yang tu dikira sebagai nikmat Allah SWT. Aman, damai, tiada permusuhan, persaudaraan. Yang tu semua dikira sebagai nikmat. Jangan kita kufuri nikmat ni. Kadang-kadang orang tak bersyukur, orang tak tahu, dia tak sedar kata aman, hubungan baik antara ahli keluarga, hubungan baik antara kawan-kawan, tu semua tu adalah nikmat Allah SWT. Allah Ta'ala bagi kawan-kawan yang baik, Allah Ta'ala bagi orang-orang yang baik di sekitar kita, tu semua nikmat. Kadang-kadang kita take for granted. Orang putih kata take for granted, maksudnya kita tak hargai nikmat tersebut. Kita tak nampak pun yang tu sebagai nikmat. Dapat isteri, isteri yang baik, isteri yang kerja teruk, siang malam, dapat suami yang baik, kerja siang malam, tak marah, tak apa, benda silap sikit tegur saja, tak curang dan sebagainya. Tu semua nikmat.
Dan sebaliknya itu adalah azab. Okey. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kamu ni dulu ni masa duk bergaduh ni, seolah-olah berada di tembok yang mana kamu akan jatuh ke dalam api, tembok tebing, tebing tu sikit je, nak terjun jatuh. Kan, itulah diumpamakan permusuhan. Permusuhan tu macam tu lah. Bila kita bermusuh, maka dua-dua kumpulan masuk neraka. Dua-dua kumpulan duk tebing ya, sikit lagi nak masuk neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah Taala selamatkan kamu daripada api neraka tersebut. Sebab apa? Sebab setelah berdamai. Bila berdamai, itu adalah jalan ke syurga. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Taala menceritakan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada sekumpulan daripada kamu umat-umat ataupun kumpulan manusia yad'una ilal khair, yang sentiasa mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Okey. Assalamualaikum Ustaz, dah lama tak sempatan nak join. Tak apa tak join pun kita rakam. Benda ni ada rakaman. Boleh tengok balik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kejahatan. Nampak tak? Jadi kita ni function kita sebagai manusia di atas muka bumi ni. Yang ni tiga benda ni. Kita ajak kepada orang melakukan kebaikan. Kebaikan ni, nak jadi orang baik ni tak payah sempurna. Tak payahlah nak jadi orang baik ni kena apa? Macam hati-hati semua kan, selebriti. Bila nak jadi orang baik ni terus kena berhijrah kan. Semua tinggal habis dulu pakai tudung semua apa, habis berlakon benda dah apa semua. Dia bukan lagu tu. Jadi orang baik ni buat benda baik apa pun walaupun kecil tapi ikhlas. Buat kerana Allah Ta'ala semata-mata. Buat kerana kita nak kebaikan kepada alam ni, nak kebaikan kepada orang lain. Buat kebaikan kerana kita nak sucikan diri kita, sucikan dosa-dosa kita dan sebagainya. Tak perlu jadi sempurna. Pelan-pelan buat sikit. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang dikira sebagai orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang sebenarnya. Jangan duk tunggu nak hijrah 100% baru nak jadi baik. Tu pakai tak jadi baik sampai bila-bila. Wa ulaika humul muflihun, dan orang yang buat tiga benda ni mereka tu dikira sebagai orang-orang yang berjaya. Muflihun adalah orang-orang yang berjaya. Hayya 'alal falah, marilah ke arah kejayaan. Falah adalah kejayaan. Jadi muflihun adalah orang-orang yang berjaya. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan jadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan berbeza pandangan. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Jadi dah terang dah bukti-bukti yang nyata. Dah terang dah bahawasanya agama Islam ni adalah satu agama yang sangat-sangat benar, yang disambung oleh Nabi Muhammad setelah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum dia. Dan Islam ni kat mana yang buruk dia? Tak boleh nak cari buruk dia ni. Saya cerita satu kisah tentang seorang yang masuk Islam di Malaysia ni, yang mana dia masuk Islam pada waktu remaja. Dia asalnya keluarga dia agama Hindu, kemudian dia masuk Islam disebabkan pengaruh kawan-kawan, dan dia suka masuk kelas-kelas Islam. Jadi dia tengok Islam ni, dia rasa Islam ni betul, dan dia masuk agama Islam. Tapi bila dia balik kepada keluarga dia marah dia. Mak dia marah dia, abang dia marah dia. Kemudian abang dia belasah dia. Akhirnya sampai dia terlanggak satu benda yang tajam lah di tiang rumah dia. Maka berdarah. Berdarah dan sebagainya. Akhirnya dia terpaksa dipindahkan lah. Terpaksa dibawa lari daripada keluarga dia. Sebab keluarga dia memberi ancaman nyawa kepada dia. Jadi dia dibela oleh orang Islam lah. Orang Islam bela dia sampai besar. Akhirnya bila dia balik kepada abang dia pada waktu tu, abang dia kata, dia kata, aku akan buktikan yang agama Islam ni
adalah satu agama yang tak benar. Aku akan buktikan. Dah orang Islam bawa hang lari daripada kami. Dah hang tukar agama dan sebagainya. Aku nak buktikan yang agama Islam ni adalah agama yang tidak benar. Maka berlalulah bertahun-tahun. Sampailah dia pun dah jadi orang yang hebat dah. Dah jadi orang yang berpengaruh dah. Dekat Malaysia ni. Dah pergi ceramah kata dah. Masuk TV apa semua. Last kali dia balik kepada keluarga dia. Kemudian tiba-tiba abang dia bagi tahu kat dia, wahai sekian-sekian, nama dia tak kita lagi. Kan? Wahai sekian-sekian, aku dah cari dah. Sepanjang tempoh ni bertahun-tahun ni aku dah cari dah. Kok mana nak cari kata Islam ni salah. Aku dah cari. Akhirnya apa yang aku jumpa adalah Islam tu tidak ada salahnya. Yang tu yang dia jumpa. Islam tu tak ada salah. Kat mana pun tak ada salah. Aku cuba cari kot ni, aku cuba nak kata Islam salah kot ni, tak boleh kot. Dah korek, tak boleh. Jadi hari ni aku nak masuk Islam. Maka dia pun Islamkan abang dia. Okey. Lepas tu beberapa minggu selepas abang dia Islam, abang dia aksiden. Aksiden dan meninggal dunia. Jadi mati dalam iman. Sebab apa? Sebab niat dia tu. Allah Ta'ala tengok pada hati dia. Hati dia bukannya nak mengingkari Islam, tapi hati dia tu nak mencari kebenaran. Akhirnya dia jumpa lah kebenaran yang dia cari. Setelah bertahun-tahun, kemudian Allah Ta'ala ambil dia. Jadi yang masuk Islam tadi ni, hak yang daripada kecil masuk Islam ni, siapa dia? Dr. Farid Ravi. Dr. Farid Ravi. Boleh cari cerita ni. Dalam video dia cerita. Dr. Farid Ravi. Okey. Jadi janganlah kita berpecah belah dan berbeza pandangan tentang Islam. Setelah Islam ni dah benar, kita tahu kata agama Islam ni benar, jangan ubah akidah kita. Wa ulaika lahum azabun azim. Siapa yang berpecah belah dan meninggalkan Islam, maka baginya azab yang pedih, azab yang agung. Pada hari yauma tabyaddu, pada hari tabyaddu wujuh, pada hari yang mana ada wajah-wajah yang putih, bersinar cahaya. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang hitam berlegam, penuh dengan asap. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, sesiapa yang muka dia hitam legam, akafartum ba'da imanikum, ditanyakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, adakah kamu kufur setelah kamu telah beriman? Maksud dia dah tahu dah Islam tu betul apa semua, pergi murtad, pergi keluar agama. Fadhuqul azab bima kuntum takfurun, maka rasalah azab setelah kamu kufur. Okey. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, dan sesiapa yang wajahnya putih pada hari tersebut, pada hari kiamat lah, fa fi rahmatillah, maka mereka ini di bawah naungan rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam dia sampai mereka masuk syurga. Dah sampailah habis. Tak tahulah sampai bila. Khalidun ni kekal selama-lamanya ni, dalam otak kita tak boleh nak bayang macam mana kekal selama-lamanya. Kita tak boleh nak bayang lagi, sebab otak kita tak faham lagi apa benda yang kekal selama-lamanya. Ada benda yang kekal selama-lamanya sekarang ni? Tak ada. Semua benda tu musnah. Jadi dalam otak kita tak boleh nak bayang lagi macam mana kekal selama-lamanya ni. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan kebenaran. Ni kebenaran, tak boleh nak dinafikan lah. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah Ta'ala buat semua tu suruh orang mengajak kepada kebaikan, ajak orang kepada kedamaian, kemudian ajak supaya jangan kufur setelah iman. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia, Allah Ta'ala tak mau menzalimi alam ini. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah Ta'ala itu bukanlah orang yang mahukan kezaliman kepada alam ni. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi nikmat dan rahmat kepada semua makhluk di alam ni. Itulah maksud dia, no? Jadi tu sedikit sebanyaklah perkongsian kita kepada muka surat ni 63 ni. Moga-moga apa yang kita baca dan kita kongsi hari ni menjadi manfaat dan pedoman dalam hidup kita, dan kita boleh kongsi kepada orang lain. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.